Pemuda UMNO Malaysia mengambil berat keluhan rakyat ekoran langkah pengurangan subsidi minyak yang diumumkan oleh kerajaan kemarin. Kita melihat bahawa pengurangan subsidi ini akan memberi kesan kepada masyarakat berpendapatan sederhana dan rendah, dan kita harap dan kita menggesa pihak kerajaan memastikan bahawa kebajikan mereka ini dititik beratkan khususnya dalam pengumuman belanjawan ataupun bajet 2014 akan datang. Dan kami melihat bahawa peluang untuk diperkenalkan beberapa langkah untuk melindungi golongan berpendapatan sederhana dan rendah ini yang boleh diterjemahkan dalam bentuk bantuan kerajaan seperti BRIM dan potongan cukai wajar diperkenalkan oleh kerajaan dalam belanjawan akan datang, supaya dapat membantu golongan yang memerlukan bantuan ini dengan cara yang lebih targeted, cara yang lebih khusus. Kita harap bahawa kerajaan juga akan mengambil serius tentang isu kenaikan harga barang yang sudah pasti akan berlaku susulan daripada pengurangan subsidi petrol dan juga diesel. Dan kita menggesa agar KPDN/KK mengambil tindakan yang cepat dan tegas kepada mana-mana syarikat pengusaha yang didapati menaikkan harga perkhidmatan dan juga barangan mereka secara tidak munasabah. Kita juga menggesa agar kerajaan percepatkan usaha yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, iaitu untuk kita membuka dan memecah monopoli yang diberi kepada beberapa syarikat, contohnya AP dan sebagainya, yang menyebabkan harga barangan seperti makanan dan sebagainya berada di paras yang tinggi. Sekiranya untuk beberapa barangan dapat kita buka dan liberalize dengan kita memecah monopoli tersebut, pemuda yakin bahawa ia akan membantu dari segi pengurangan harga barang dan juga memberi kesan secara langsung kepada kos sara hidup rakyat kita. Seterusnya juga, Pemuda UMNO kita minta supaya kerajaan sama-sama berkongsi beban untuk kita mengurangkan defisit fiskal kerajaan. Di samping kita minta rakyat menanggung subsidi, pengurangan subsidi, kerajaan mestilah buktikan melalui penjimatan dan juga melalui usaha untuk mengelak daripada ketirisan berlaku dalam perbelanjaan kerajaan. Ini akan memberi gambaran yang jelas kepada rakyat bahawa kerajaan juga serius dan secara langsung memikul tanggungjawab untuk mengurangkan defisit. Bukan hanya kita kurangkan subsidi kepada rakyat, tetapi kerajaan juga. Kita juga minta kerajaan kaji subsidi yang diberikan kepada syarikat-syarikat besar, contohnya subsidi gas yang diberi kepada kilang-kilang, dan sama ada subsidi tersebut juga dapat dikurangkan sekiranya kita nak kurangkan subsidi kepada rakyat. Sebab kita dapati bahawa program rasionalisasi subsidi ini mestilah ditanggung oleh semua pihak dan bukan hanya subsidi am kepada rakyat sahaja yang dikenakan oleh kerajaan. Dan sekali lagi kita tegaskan bahawa kerajaan mesti tampil dengan satu belanjawan yang mengambil kira kedudukan golongan pendapatan sederhana dan rendah yang berdepan dengan kesan kos sara hidup yang meningkat akibat daripada pengurangan subsidi. Dan perkara ini adalah satu keutamaan bagi pemuda nak melihat satu pelan jelas daripada kerajaan dalam belanjawan akan datang. Yang kedua, Pergerakan Pemuda juga telah buat ketetapan mengenai
Trans-Pacific Partnership Agreement ataupun TPPA. Kita telah setuju dan buat ketetapan bahawa ada beberapa isu yang menjadi bagi pemuda UMNO Malaysia non-negotiable, iaitu yang berkenaan dengan syarikat-syarikat milik kerajaan. Kita nak pastikan bahawa tidak ada apa-apa peruntukan dalam TPP yang dipersetujui yang boleh mendedahkan syarikat-syarikat milik kerajaan ini kepada gelanggang yang kita rasa tidak sama rata, sebab perlu kita bagi keutamaan kepada GLCs kita. Yang kedua, kita tidak akan kompromi dari segi agenda ekonomi Bumiputera, bahawasanya tidak boleh ada apa-apa peruntukan yang boleh menidakkan apa saja dasar yang boleh membantu usahawan-usahawan Bumiputera. Yang ketiga, kita tegas bahawa soal perolehan kerajaan juga tidak dimasukkan dalam TPP. Dan yang keempat, tindakan undang-undang terhadap kerajaan Malaysia oleh syarikat swasta daripada luar negara, seperti mana ada peruntukan ISDS, Investor State Dispute Settlement Mechanism, pun adalah perkara yang tak boleh kita terima. Jadi itulah antara beberapa perkara yang kita syaratkan sebagai tidak boleh dirunding ataupun tidak boleh dipersetujui dalam TPP akan datang. Kali ini kita akan maklumkan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ketiga, mengenai pemilihan UMNO yang akan datang. Pergerakan Pemuda UMNO telah membuat ketetapan juga bahawa kita akan kemukakan 4 calon daripada pergerakan pemuda yang akan bertanding bagi di peringkat Majlis Tertinggi UMNO Malaysia. Dan kita telah sebulat suara memberi endorsement, pengesahan dan sokongan kepada keempat-empat calon ini. Dan saya sendiri akan minta supaya semua perwakilan pemuda yang akan mengundi untuk Majlis Tinggi di mesyuarat bahagian masing-masing memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada keempat-empat calon kita. Dan calon-calon yang kita telah putuskan pada hari ini, yang kita menyokong sebagai calon generasi muda kepada Majlis Tinggi, yang menyahut seruan ataupun saranan supaya kita meremajakan UMNO ini, adalah diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Razali Ibrahim, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marekan, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Bahagia Datuk Suhaimi Syahadan, Pengerusi Biro Ekonomi, dan yang berusaha Saudara Tun Faizal, Ketua Unit Media Baru Pemuda UMNO Malaysia. Kita juga telah diberitahu oleh calon-calon yang akan bertanding di peringkat Pemuda UMNO itu sendiri. Dan untuk peringkat Naib Ketua Pemuda UMNO Bahagian, di kalangan Exco Pemuda UMNO Malaysia, kita ada 4 orang calon bagi calon Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yang terdiri daripada Saudara Jamawi Jaafar, Saudara Lokman Noor Adam, Saudara Irwan Zulkifli, dan Saudara Khairul Azwan Harun, Ketua Pemuda Perak. Dan mereka semua telah berikrar dan setuju dan janji kepada Exco Pemuda UMNO Malaysia bahawa mereka akan bertanding dalam suasana kekeluargaan, iaitu kita sentiasa akan menjaga maruah dan juga perpaduan institusi pergerakan pemuda. Dan daripada Exco Pemuda juga kita ada Saudara Zubir Zabidi, Datuk Zubir Zabidi, yang akan bertanding jawatan pengurusi tetap Pemuda UMNO Malaysia. Dan saya telah maklumkan bahawa saya sendiri akan pertahankan jawatan Ketua Pemuda. Kita boleh pertimbangkan, tapi setakat hari ini tak ada siapa yang datang jumpa kita. Sudah pasti kalau dia nak bertanding, kalau dia nak minta sokongan daripada semua kepimpinan yang ada, Naib, Exco, Ketua Pemuda Negeri, datanglah jumpa, ya. Kalau sekiranya dia nak buat swasta solo,
dipersilakan. Tetapi kalau dia nak sokongan daripada kami-kami ni semua, taklah jumpa kita. Bukan kita sekat, bukan kita kata kalau tak ada dalam exco tak boleh. Tetapi setakat hari ni tak ada siapa yang telah jumpa saya ataupun naib ataupun setiausaha dan menyatakan hasrat. Tak, ruang dia masih lagi tak tertutup. Tetapi inilah barisan calon MT kita yang kita endorse. Kita perkara mengenai isu mengenai harga minyak ni, kita boleh bawa dan bahas dalam parlimen. Itu adalah tempat yang terbaik untuk kita bahaskan. Dulu saya setuju debat dengan dia PTPTN dan sebagainya dulu parlimen sebab dia belum lagi jadi ahli parlimen. Tapi sekarang ni dia dah jadi ahli parlimen. Jadi dia sepatutnya tahulah Dewan Rakyat itu adalah pentas debat utama politik negara kita. Tak perlu kita bawa. Kalau kita bawa di luar, dia terikat dengan masa, dengan time limit dan sebagainya. Kita nak bahas secara mendalam.